أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, marilah terlebih dahulu kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Tuan-tuan, sedarnya diri kita berada di bumi Mekah Al-Mukarramah. Bumi Mekah ini adalah bumi kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang kita pijak hari ini, ya. Mungkin tempat-tempat yang kita pijak ini pernah dipijak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah isteri-isteri Nabi memijaknya dan pernah sahabat-sahabat Nabi memijaknya, kerana bumi ini adalah bumi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Kita bersyukur kepada Allah. Agak-agaknya sebelum ini pernahkah atau tidak kita terfikir bahawa Allah akan bagi kita nikmat yang besar ini, ya? Yang mana kali pertama sampai pasti kita amat teruja sekali berada di bumi Mekah Al-Mukarramah ini, ya. Yang pertama kali sampai, yang dah berkali-kali sampai, alhamdulillah kita minta kepada Allah, ya, agar Allah berikan lagi nikmat, ya, nikmat kunjungan ke bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Jadi sekarang ini kita berada di kawasan persekitaran Masjidul Haram, iaitu masjid yang pertama di dalam Islam, dan di sini Mekah ini adalah merupakan kota yang pertama dibina di atas muka bumi ini, ya. Dan kota Mekah ini terletak betul-betul di tengah-tengah bumi, ya. Neil Armstrong, manusia pertama yang pergi ke bulan, ya, daripada bulan dia telah melihat satu titik cahaya terang yang terpancar daripada bumi ini. Maka bila disiasatnya, maka itu adalah datangnya cahaya itu adalah daripada kota Mekah Al-Mukarramah ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat pertama yang dibina di atas muka bumi ini adalah kota Mekah, ya, supaya menjadi petunjuk kepada manusia. Jadi ayat permulaan yang saya baca, tuan-tuan, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwad, ini adalah satu surah daripada Al-Quran, iaitu surah Ibrahim, yang mana perkataan ini diluahkan oleh Nabi Ibrahim AS kepada Allah. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwad. Ya Allah, wahai Allah, telah aku tinggalkan anak isteriku di satu lembah yang kering kontang, yang dikelilingi oleh gunung ganang, dan tidak ada tumbuhan, yang tidak ada manusia, yang berhampiran dengan rumahmu, ya. Faj'al, ya, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana, ya Allah, jadikanlah, ya, daripada zuriatku orang yang mendirikan solat, dan jadikanlah bumi Mekah ini dengan doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah bumi Mekah ini menjadi tarikan kepada hati-hati manusia untuk datang ke sini, ya, dan berikanlah rezeki kepada mereka yang duduk di sini, rezeki daripada tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dan supaya mereka menjadi orang, dan mudah-mudahan supaya mereka menjadi orang yang bersyukur. Maka hari ini, tuan-tuan, kita melihat kota Mekah ini dikunjungi oleh manusia 24 jam. Tidak putus-putus manusia datang ke kota Mekah ini. Atas asbab apa? Atas asbab doa daripada Nabi Ibrahim AS. Sedangkan ketika Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah ini, di sini adalah satu tanah yang gersang. Tidak ada manusia, ya, hanya dikelilingi oleh gunung ganang. Namun kenapa Nabi Ibrahim kata yang berhampiran dengan rumahmu? Pelik tak? Ya? Nabi Ibrahim datang, tidak ada manusia, kering kontang. Tetapi Nabi Ibrahim kata, ya, telah aku tinggalkan anak dan isteriku di satu lembah yang kering kontang berhampiran dengan rumahmu. Kenapa? Kerana bumi Mekah ini adalah kota yang pertama dibina di atas muka bumi ini. Nabi Adam AS diturunkan di mana? Di India. Siti Hawa diturunkan di mana? Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jadi Adam dan Hawa ini mereka berkelana mencari antara satu sama lain. 40 tahun mereka mencari satu sama lain, dan akhirnya Allah ketemukan mereka di Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah, insya-Allah besok kita akan pergi ke sana lah, ya, bagi mereka yang berhajat nak berdoa, nak jodoh, ya, nak apa saja untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Jabal Rahmah itu merupakan, ya, Arafah itu merupakan tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Maka
diriwayatkan daripada Jabal Rahmah tu pertemuan Adam dan Hawa, dan kemudian mereka telah membina keluarganya di sini. Dan Nabi Adam lah manusia yang pertama membina Kaabah. Macam mana kedudukan Nabi Adam nak bina Kaabah tu diriwayatkan dalam buku sejarah, buku sejarah, bahawa tempat yang dibina, ya, Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk membina Kaabah ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu cahaya yang terpancar daripada langit berbentuk mihrab. Ya, di sinilah cahayanya. Ya, kemudian Nabi Adam lah yang membina Kaabah. Orang yang pertama membina Kaabah adalah Adam, ya, adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudiannya pada zaman Nabi Nuh berlakunya banjir besar, ya, betul? Zaman Nabi Nuh berlakunya banjir besar sehingga menghilangkan Kaabah daripada atas muka bumi ini. Barulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah membawa isterinya Siti Hajar, ya, dan anaknya Ismail datang ke sini. Nabi Ibrahim datang dari mana? Daripada Palestin. Ya, dari Palestin Nabi Ibrahim datang bawa Siti Hajar ke sini. Kemudian dia meninggalkan Siti Hajar di sini bersama dengan anaknya. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ya, sampai saja Allah telah memerintahkan Ibrahim, kau tinggalkan anak kau. Dia balik kembali ke Palestin. Maka sewaktu Hajar hendak ditinggalkan, 3 kali Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah aku ditinggalkan di sini dengan anak aku? Ya, 3 kali pertanyaan Nabi Ibrahim tak boleh jawab, tuan-tuan. Bayangkan seorang suami nak tinggalkan isteri dengan anak yang kecil ni, ya, anak yang masih berumur 2 tahun ni, ya, mesti sedih, ya. Tetapi kerana ini perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim begitu? Kerana Allah nak uji Nabi Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim mencintai isterinya, maka Allah ujinya untuk memisahkannya, ya. Kemudian kita dengar pula kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim mencintai Ismail. Maka Allah nak uji, adakah Nabi Ibrahim mencintai Ismail lebih daripada Allah? Maka diperintahkan Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim tak melakukannya, ya. Itu kisah lain lah, nanti kita cerita, ya. Nanti banyak kalau cerita terlalu banyak sangat nanti tak habis nanti, ya. Okey, ringkaskan cerita. Ketika pertanyaan 3 kali oleh Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, maka, ya, yang keempat barulah Hajar bertanya, apakah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Ibrahim tak mampu nak jawab, dia hanya angguk saja. Maka berkata Siti Hajar, pergilah kamu, ya Ibrahim, jika ini perintah Allah, maka Allah akan jaga aku dan anak aku. Ya, kemudian apa yang kita lihat sekarang lah, ya, dengan berkat doa Nabi Ibrahim, akhirnya kota Mekah ini, ya, menjadi seperti sekarang ini, ya, kota yang begitu makmur sekali. Kalau nak cerita panjang lah, saya rasa semua dah tahu bagaimana Siti Hajar berlari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Saya tak nak cerita benda tu. Kalau nak, itu nanti kita cerita dalam bas. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu, sekarang ini Kaabah ditawaf oleh manusia. Setiap waktu tidak ada manusia meninggalkan tawaf Kaabah. Ya, melainkan hanya ketika solat saja. Ya. Dan sesungguhnya di atas Kaabah ni, betul-betul berada di atas langit yang ke-7. Betul-betul berada di atas Kaabah. Itu adalah Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur ini adalah rumah Allah di atas langit. Yang mana, ya, Nabi berkata, sesungguhnya malaikat tawaf Baitul Ma'mur itu setiap masa seramai 70,000 malaikat tawaf. Setiap masa. Ya. Dan Nabi kata sekiranya kalau Baitul Ma'mur itu dia jatuh ke bumi ini, nescaya dia akan menghempap Kaabah. Kerana dia betul-betul berada di atas Kaabah. Bermakna kita di bumi ini kita tawaf, ya, kita tawaf. Malaikat juga tawaf di Baitul Ma'mur sana. Okey. Cuba-cuba tengoklah, mana tahu ada orang yang Allah buka hijab nampak Baitul Ma'mur kat atas. Subhanallah. Okey. Nabi SAW, ya, bumi Mekah ini adalah tempat kelahirannya. Di mana tempat kelahiran Nabi, nampak tak di belakang sana rumah yang berwarna kuning tu? Nanti kita pergi kat sana insya-Allah. Kita pergi kat sana, kita bergambar kat sana insya-Allah. Itu adalah tempat Nabi dilahirkan. Di situlah tumpahnya darah Nabi. Di situlah rumah Aminah, ya, yang mana Aminah ni melahirkan Nabi, ibu Nabi. Di situlah. Dan kemudiannya di mana rumah Sayyidatina Khadijah? Sayyidatina Khadijah ni siapa? Isteri Nabi. Okey, rumahnya di kawasan Marwah sana. Di situlah tempat tinggal baginda Nabi SAW bersama Khadijah, dan di situlah lahirnya 6 puteri Rasulullah.
6 puteri dan putera Rasulullah. Betul anak Rasulullah 6 orang bersama Khadijah. Dan ini bukit ni yang kita lihat ni, ini adalah istana tuan-tuan. Ini adalah istana kepunyaan raja sekarang ini. Ya. Asalnya Raja Malik Abdul Aziz lah yang membenanya. Ya. Dan istana ini dibina di atas satu bukit yang dikenali sebagai Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini adalah bukit yang tertinggi, tanah yang tinggi yang pertama sekali Allah cipta di atas muka bumi ini. Asalnya bumi ini mendata aja, tak ada bukit bukau. Jadi nak tahu tanah tinggi yang pertama yang Allah cipta di atas muka bumi ini, inilah Jabal Abi Qubais. Okey. Dan kemudiannya itu adalah Bukit Safa. Bukit Safa, sana adalah Bukit Marwah. Di Bukit Safa ini, di sinilah Arab Quraisy pernah meminta Nabi SAW mukjizat. Mereka akan beriman dengan Rasulullah kalau ada mukjizat. Maka kebetulan pada waktu itu bulan mengembang penuh. Bulan mengembang penuh di atas, dari sini kita tak nampak di atas Jabal Nur, tempat Nabi terima wahyu tu. Okey, diorang minta kalau benarlah Rasulullah dia seorang rasul, minta belah bulan tu. Maka Nabi SAW telah membelah bulan itu dengan tangannya. Nabi hanya belah macam ni je. Nabi belah macam ni, kemudian bulan itu terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya Jabal Nur, maka bulan sebelah kanan dan sebelah kiri dibelahkan oleh tangan Rasulullah SAW. Itu mukjizat yang Rasulullah tunjukkan kepada Arab Quraisy. Namun akhirnya mereka tak beriman juga. Dan kemudiannya Bukit As-Safa tu pula, orang Arab Quraisy mintakan kepada Nabi, dia kata, ya Muhammad, jika benar engkau ini seorang rasul, maka tukarkan Bukit Safa tu menjadi bukit emas. Nabi berdoa, Nabi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya bagi aku mukjizat, tukarkan Bukit Safa ini menjadi bukit emas. Namun apa Allah jawab? Allah jawab, aku boleh tukarkan bukit ini menjadi bukit emas. Namun sekiranya kalau umatmu tidak beriman, nescaya akan aku turunkan azab kepada umat. Jadi Nabi disayangkan umatnya. Nabi tarik balik. Nabi tarik balik doa itu. Kerana sebenarnya orang yang tak beriman ni, dia memang tak akan beriman juga, walaupun macam mana pun. Nabi pernah 3 kali di Madinah. Di Madinah ada satu tempat namanya Masjid Ijabah. Nabi pernah minta 3 doa Nabi permintaan kepada Allah. Pertama sekali Nabi minta supaya umatnya ini tidak ditimpakan azab seperti umat-umat dulu. Kita tahu umat Nabi Nuh ditimpa banjir, umat Nabi Lut diterbalikkan bumi, dan umat-umat dulu semua dihapuskan oleh Allah apabila mereka tak beriman. Jadi Nabi minta dengan Allah supaya umatnya walaupun tak beriman tapi tidak dihapuskan, dan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Nabi minta di Madinah, di Masjid Ijabah tu Nabi minta supaya umatnya tak ditimpa penyakit yang boleh membawa kepada kematian. Tak mati ramai-ramai lah, ada kematian tapi tak, maksudnya tak keseluruhan mati. Jadi doa ini juga diterima oleh Allah. Cuma yang ketiga Nabi minta supaya umatnya tidak terpecah kepada golongan lain. Cukup dengan satu saja, tapi ini tidak diterima oleh Allah, yang mana umat Nabi ni terpecah kepada 73 golongan. Hanya satu saja ahli sunnah wal jamaah saja yang masuk Islam. Kita dengar tentang Syiah, tentang Jahmiyah, macam-macam lah ada. Tapi yang masuk Islam yang masuk syurga hanya satu, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Okey. Itu sejarah Bukit Safa. Dan di kawasan Bukit Safa tu, kalau kita tengok dari sini dah tak nampak, tapi di situ ada bukit bukau, yang mana di situlah terdapatnya satu rumah, iaitu Darul Arqam. Darul Arqam itulah di tempat yang mana Nabi berdakwah. Nabi berdakwah secara senyap-senyap ini di Darul Arqam di situ. Nanti saya ceritakan. Sebelum itu nampak menara jam ni. Nampak je? Kan dia tak nampak. Okey, menara jam itu tempat yang kita tinggal, itu adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana di atas sana ada surau yang dinamakan Surau Abu Bakar. Okey. Dan kemudian di sebelah sana pula ada satu bukit dikenali sebagai Jabal Umar. Jabal Umar ni adalah tempat rumah Umar Al-Khattab. Rumah Umar Al-Khattab. Nabi SAW berdakwah di kota Mekah ini selama lebih kurang 13 tahun.
Nabi berdakwah. Bila Nabi dapat wahyu dari Allah, maka Nabi berdakwah selama 13 tahun. Dan tentangan orang Arab kepada Nabi ini memang cukup hebat. Memang cukup hebat. Dan antara orang yang menentang ajaran dakwah Nabi adalah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab adalah seorang yang penentang cukup keras dengan dakwah Nabi. Jadi Umar ni antaranya juga adalah Abu Jahal. Umar dan Abu Jahal ni satu bangsa. Satu keturunan dia orang. Dia orang ni keturunan memang orang yang hebat-hebat, orang yang kuat, orang yang tinggi, kuat, gagah. Sebab mereka ni suka bergusti. Umar diriwayatkan kalau dia duduk atas kuda, kaki dia sampai kat tanah. Tingginya Umar, gagahnya Umar. Dan Umar ni dia 2 kali percubaan nak bunuh baginda Nabi SAW. Pertama sekali dia nak bunuh Nabi ketika Nabi tengah Nabi tengah bersolat di depan Kaabah. Tetapi akhirnya dia tak jadi nak bunuh. Dan keduanya, satu hari ada satu ayat, tetapi ayat itu tak memberi kesan pada jiwa dia. Cuma dia tak bunuh waktu tu. Dia tak jadi nak bunuh. Okey. Kemudiannya Umar ni satu hari dia tengok masyarakat Arab Quraisy ni semakin bertelagah. Maksudnya yang masuk Islam meninggalkan keluarga, meninggalkan ibu bapa dia orang, keluarga terpisah kerana wujudnya Islam, kerana dakwah Nabi ni. Jadi Umar di Kaabah tu dia telah menghunus pedang dia. Dia kata hari ini aku akan menghabiskan riwayat Muhammad ni. Muhammad inilah penyebab hancurnya masyarakat Arab Quraisy, sehingga mereka terpecahlah, bergaduh antara satu sama lain, terpisahnya bapa dengan anak, ibu dan anak dan sebagainya, suami dan isteri, disebabkan ajaran Muhammad ini. Maka Umar ni dia telah menghunus pedang dia. Dia kata hari ini juga dia akan pergi untuk menghabiskan riwayat Nabi kita Muhammad SAW. Dalam perjalanan dia tengah naik kuda, tiba-tiba dia berjumpa dengan seseorang. Orang tu bertanya pada dia, mana kau nak pergi Umar? Ya, aku nak bunuh Muhammad hari ini. Maka orang ni pun berkata kepada Umar, sebelum kau nak bunuh Muhammad, baik kau pergi habiskan dulu riwayat adik engkau yang telah pun memeluk agama Islam. Jadi Umar tak jadi nak pergi ke rumah Nabi, maka dia terus pergi ke rumah adik dia. Adik dia yang bernama adik dia, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tak ingat nama adik dia. Okey, tak apalah. Google. Okey, tak apa. Okey. Bila Umar sampai sahaja di rumah adik dia ni sedang mengaji Al-Quran. Diajar oleh seorang sahabat. Suami, isteri, adik dia dengan suami dia diajar oleh seorang sahabat sedang mengaji Al-Quran. Okey. Adik dia perempuan. Adik dia kalau tak silap nama dia Fatimah ke? Tak ingat lah. Lost, tak apa. Okey. Jadi bila Umar sampai saja, Umar ni semua orang takut. Dia memang cukup berani, bengis, garang. Dia memang orang kata kalau sebut nama Umar memang orang takut. Hatta takutnya Umar ni, dia masuk Islam, jin iblis pun takut dengan dia. Lebih daripada Hamzah ke? Okey, nanti saya cerita perbandingan dua Umar dan Hamzah ni. Umar ni sampai jin iblis pun takut dengan dia. Pernah berlaku satu, okey saya langkau dulu. Pernah berlaku satu kisah ketika zaman Nabi ada kenduri. Okey, ada kenduri di rumah seorang sahabat. Jadi bila ada kenduri, orang Arab ni, perempuan-perempuan dia ni suka, orang kata suka menari, suka menyanyi, menari macam tu lah. Ada yang main kompang apa semua. Lepas tu Nabi ada dalam majlis tu, Nabi ada, Abu Bakar ada, Osman ada. Nabi duduk, Nabi tengok aje lah. Nabi tidak menidakkan, tidak melarang kerana itu adalah majlis keramaian. Dan tidak pun ada unsur maksiat apa semua, tak ada, hanya sekadar hiburan je. Okey. Tak gilik lah, nyanyi je lah. Okey. Kemudian Nabi duduk, tiba-tiba datangnya Umar ke dalam majlis tu. Bila datangnya Umar, perempuan-perempuan yang tengah menyanyi, yang tengah main kompang, semua berteliaran lari. Semua lari ya. Jadi Nabi senyum. Nabi kata, "Ya Umar, aku duduk, iblis tak takut aku, tapi iblis takut engkau." Sedangkan maksudnya perbuatan mereka tu menyebabkan iblis takut. Sebenarnya bukan iblis pun kat situ, tapi sahabat yang buat benda yang kurang elok lah sebenarnya. Itu pun takut, mereka meninggalkan macam kerana Umar ni. Okey. Jadi Umar ni memang cukup berani. Jadi ketika dia datang masuk rumah adik dia ni, dia ketuk je pintu. Adik dia tanya siapa? Dia kata, "Aku Umar." Jadi adik ni dah gementar takut. Dan sahabat yang mengajar Al-Quran ni terus sorokkan diri dia di belakang almari. Takut dah. Okey.
Jadi Umar masuk je, kemudian dia terus ikut dia. Aku dengar kau dah masuk Islam, ikut ajaran Muhammad. Kemudian dipukulnya adik dia. Umar ni orang Arab dia sayang ahli keluarga tau. Okey. Jadi dia jarang sebenarnya pukul adik dia. Jadi bila dia pukul adik dia sampai adik dia berdarah, tak cukup dengan tu dia pukul lagi Dia pukul lagi adik ipar dia. Kemudiannya hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudiannya bila adik dia dah berdarah apa semua, ada satu perkataan dia tak ingat, tapi perkataan itu menyebabkan Umar macam seolah tersedar dan dia pun jiwa dia mengasihi, walaupun dia tegas, garang semua, tapi dia mengasihani adik dia bila dia dah melukakan adik dia yang dah berdarah pipi apa semua. Maka Umar pun kata bagilah aku satu kertas yang kau baca tadi. Kertas yang diajar oleh sahabat tadi pada adik dia, Umar minta. Tapi dia orang tak bagi. Dia kata, Umar kalau kau nak, kau kena mandi dan ambil wuduk dulu. Maka Umar pun pergilah. Waktu tu Umar belum dapat hidayah lagi. Cuma atas dasar simpati je. Maklumlah seorang abang pukul adik dah berdarah semua, jatuh macam tu, dia kesian lah. Maka dia nak cuba coolkan diri dia. Dia kata bagi kertas tu, aku nak baca. Adik dia melarang, kata kau pergi basuh, pergi mandi, pergi ambil wuduk dulu. Umar pun dah lepas mandi, wuduk apa semua. Maka kemudiannya Umar pun membaca ayat kertas tu. Ayat apa? Siapa tahu? Siapa tahu saya bagi RM5. Saya tahu. RM5 ke? RM5. Belanja aiskrim lah, belanja aiskrim. I tak tahu. Air tebu penat jalan jauh. Okey. Ini ayat ini sebenarnya, bayangkan, ayat ini dapat menundukkan hati manusia yang pejan. Walaupun hati itu keras macam mana pun, bacalah ayat ni. Saya, orang rumah saya hati dia keras tau. Tiap-tiap malam saya baca kat mumpun-mumpun dia. Ayat ni. Okey, ayat ni adalah surah Taha ya. Surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Ayat ni baca sampai ke ayat yang ke-13 ya. Ketika sampai ke-13 tu, ayat ni ditujukan, ayat ini diturunkan ke Allah kepada Nabi Musa. Ya. Apa dia? Wa anaqtartuka fastami' lima yuha. Ayat ini adalah ayat yang mana Allah berbicara dengan Nabi Musa AS. Wahai Musa, aku pilih engkau, maka dengarlah perkataan aku ini, dengarlah wahyu aku ini. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Maksudnya, wahai Musa, aku memilih engkau sebagai seorang rasul, maka dengarlah wahyuku ini. Sesungguhnya innani, Allah kata, sesungguhnya bahawa aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku, dirikanlah solat. Jadi Umar, orang Arab ni fahamlah bahasa Arab, dan ayat ini bukan ayat biasa-biasa, bukannya ayat syair, bukan syair. Jadi bila dia baca, terus hidayah masuk, ya, terus hidayah masuk ke dalam hatinya, seolah-olah Allah sedang berbicara dengan dia. Ya, Allah berbicara dengan dia. Ya Umar, aku pilih engkau Umar. Ya, dengarlah kata-kataku ini. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya, tidak ada Tuhan melainkan hanya aku. Maka kau sembahyanglah Umar, berzikirlah kepadaku Umar. Jadi Umar bila dah baca ayat ni, hidayah Allah terus sampai kepada dia. Dia terus cakap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Umar terus masuk Islam pada waktu itu juga. Ayat 1 sampai 13 surah Taha. Okey. Jadi ketika Umar membaca ayat ni, hidayah Allah masuk ke dalam hati dia. Hati dia yang keras, dia nak pergi bunuh Nabi ni. Ya, nak pergi bunuh Nabi, tapi turunnya wahyu Allah sampai melembutkan hati Umar. Hidayah Allah datang kepadanya. Maka Umar kata, aku nak jumpa dengan Muhammad. Umar menangis kerana dia rasa selama ni bersalahnya kepada Nabi. Maka hidayah sampai kepada dia, menangis. Dia kata, ya, bawakan aku berjumpa dengan Muhammad. Aku nak jumpa Nabi ni, aku nak jumpa Muhammad. Maka ketika itu sahabat yang seorang lagi yang tengah sorok di belakang amari tu, takut Umar tu. Maka dia pun keluar daripada tempat persembunyian dia. Bila dia keluar, dia kata apa? Ya Umar, bergembiralah kamu. Malam tadi aku telah dengar Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah seorang daripada dua Umar. Salah seorang Umar siapa? Umar Al-Khattab. Salah seorang Umar lagi siapa yang tentang Islam? Abu Jahal. Nabi telah mendoakan, sebab mereka ni tentang agama Islam memang cukup hebat. Maka Nabi mendoakan. Nabi kata, ya Allah, bagilah hidayah kepada salah seorang Umar.
ya, antara Umar Khattab ni atau Umar seorang lagi, iaitu Abu Jahal. Ya. Maka sahabat keluar, dia kata, bergembiralah Umar, sesungguhnya malam tadi aku telah dengar Rasulullah SAW mendoakan, ya, mendoakan hidayah untuk salah seorang Umar, maka Allah pilih engkau. Maka Umar pun kemudian terus, ya, dibawa datang ke tempat Nabi menyampaikan dakwah, iaitu di rumah Abi Arkam, di rumah Darul Arkam. Maka di situlah, di kawasan Bukit Safah tu, dulunya kat sini banyak bukit-bukit, di situ agak tersembunyi tempatnya. Jadi ketika Umar mengetuk pintu, ya, Umar ketuk pintu, sahabat-sahabat yang duduk dalam tu tanya siapa? Dia kata, aku Umar. Jadi sahabat-sahabat ni gerun, tuan-tuan, takut dengan Umar ni, memang takut Umar, dia memang garang, ya. Tinggi gagah Umar ni. Kemudiannya Hamzah yang ada dalam rumah tu, Hamzah berkata apa? Hamzah kata, buka je pintu, tak apa. Ya, kalau dia datang dengan niat yang baik, ya, maka kita akan sambut dia. Namun kalau dia datang dengan niat yang tak baik, maka akan aku bunuh dia dengan pedang yang dia bawa. Di sini menunjukkan betapa beraninya Hamzah bin Abdul Muttalib. Okey, itu kisah Umar. Saya nak cerita kisah Hamzah sedikit lah, sentuh sikit. Ya, kat Madinah kita dah cerita, tapi kita sentuh lagi sikit. Hamzah bin Abdul Muttalib ni, dia tak masuk Islam tau, lama dia masuk Islam. Ya, sampai 8 tahun Nabi berdakwah baru dia masuk Islam. Tetapi Arab ni dia memang sayang ahli keluarga dia. Ya, maka dia mempertahankan Nabi. Jadi satu hari ketika, dan Hamzah ni kegemaran dia adalah berburu. Dia suka pergi ke tengah padang pasir berburu. Jadi satu hari bila dia balik berburu, dia berjumpa dengan seseorang, orang tu beritahu dia, wahai Hamzah, ya, tadi sesungguhnya anak saudaramu Muhammad telah disakiti oleh Abu Jahal. Maka Hamzah ni dengan marah dia terus pergi ke tempat Abu Jahal. Maka ketika dia sampai, Abu Jahal tengah bermusyarat ni dengan geng-geng dia ni, kaum kabilah dia ni. Tapi Hamzah datang dengan penuh berani. Dia datang je, dia terus pukul kepala Abu Jahal dengan belakang pedang dia, sampai berdarah kepala Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tak berani nak balas. Abu Jahal tu dah berani dah hebat dah. Tapi hebat lagi Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini nak tunjukkan betapa hebatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kerana itulah Hamzah ketika dia meninggal, ketika dia syahid pada peperangan Uhud, Nabi memang cukup sedih. Sampai Nabi solatkan Hamzah sebanyak 70 kali solat. Ya, 70 kali Nabi solatkan Hamzah. Ya, jenazah lain dibawa, kemudian diangkat, Hamzah tetap Nabi terus solatkan dia. Okey. Di belakang kita pula, sana, kita tengok sana. Di belakang sana tu, kalau kita lihat, itu adalah Bukit Ajiat. Ya, Bukit Ajiat ni, Nabi, kerja seorang Nabi ni, sebelum dia diangkat menjadi seorang Rasul, mereka ni adalah pengembala kambing. Ya, dan di Bukit Ajiat itulah Nabi mengembala kambingnya. Ya, di Bukit Ajiat tu. Dan di Bukit Ajiat